Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bos Majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Afadil Ustaz Anwar Ali selaku Timbalan Posudia PAS 3, yang dihormati Ketua Pemuda PAS Negeri Sabah, Saudara Lahirul Latigu, yang dilahirkan yang berhormat Ustaz Firdaus Jaafar selaku ahli parlimen Jerai Kedah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Pertama sekali syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat hadir pada malam ini dalam satu majlis yang begitu baik, begitu sempurna, kehadiran yang sangat baik alhamdulillah. Walaupun dirancang dalam keadaan last minute, mesyuarat last minute, kita aturkan program ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bagi saya beberapa perkara penting lah yang saya nak sebut pada malam ini. Setiba ahli parlimen Jerai tadi, Ustaz Firdaus kami sambut di lapangan terbang 2.30 kami pergi melawat ke kawasan Dun Tanjung Aru yang bakal kita tandingi insyaAllah oleh Ketua Pemuda kita Dun Tanjung Aru, dan bersembang dengan masyarakat kampung. Kami jumpa JKK dia. Bila kami jumpa tu kita pakai baju PAS. Dia tengok kita perkenalkan ni Ketua Pemuda PAS Negeri. Dia cakap, macam mana ni, saya ni orang UMNO. JKK kita jumpa. Kita maknanya kita punya culaan bermula sudah dengan YB kita. YB Firdaus ni mantan pengarah strategik Pemuda Pusat. Jadi beliau adalah orang yang berpengalaman dalam mengatur strategi pilihan raya. Dan untuk makluman tuan-tuan, ini pengalaman baru saya jugalah dalam perkongsian kami dalam kereta saya tu. Tempat yang parlimen yang beliau tandingi ini, sebelum ini majoriti Barisan Nasional 10,000. Kalau kita tengok data yang sepanggar, tidak sampai 10,000. Dan beliau bertanding, dia PAS menang dengan majoriti 2,200. Ustaz, lebih kurang 2,200. So parlimen sepanggar yang kita lihat data yang lepas, ya, seperti yang dibentangkan oleh Naib YDP kawasan sepanggar, majoriti Barisan Nasional tidak banyak. Sekiranya digabung DAP dan PKR, kita boleh menang. So kalau 10,000 dia majoriti PAS boleh menang, insyaAllah kita lebih daripada 2,000 majoriti sekiranya diizinkan oleh Allah Ta'ala, sekiranya kita bekerja. Itu ya syarat. Syarat untuk menang ni tidak banyak. Syarat untuk menang tidak banyak. Calon tidak penting. Calon PAS kalah confirm. Calon PAS kalah confirm, menang insyaAllah. Jadi itu beberapa perkara yang selepas kami melawat di Tanjung Aru tadi, YP banyak berkongsi dengan saya, dengan Ketua Pemuda, tugas-tugas yang beliau jalankan di Jerai. Ketua Pemuda bisik dengan saya. Dia cakap bukan senang mau jadi YB. Bukan senang mau jadi YB. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Sebentar tadi juga mau sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita ini merancang, manusia merancang, Allah Ta'ala juga merancang. Manusia merancang kejahatan, Allah Ta'ala juga merancang sesuatu untuk orang yang jahat ini. Kita nak cerita orang jahat ini, UMNO dan BN lah. Kalau dalam negara kita ni, UMNO dan BN. Tapi kejahatan, sekuat mana kejahatan manusia ni, sekuat mana kejahatan kumpulan ini, pasti suatu masa nanti Allah Ta'ala akan gantikan kejahatan itu, akan balas kejahatan. Sejarah, tuan-tuan, kita tengok sejarah daripada Fir'aun memerintah berapa ratus tahun. Tuan-tuan tengok, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan lagi. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku adalah Tuhan kamu. Sampai tahap dia mengaku Tuhan lagi. Fir'aun, suatu kuasa yang luar biasa. Fir'aun, tuan-tuan tengok, dia mampu membina binaan yang sangat utuh, sangat tinggi. Kita tengok di Mesir sana tu, yang hari ini kita tidak mampu buat. Zaman dulu mana ada teknologi, tetapi dia mampu buat. Kekuatan mereka pada ketika itu. Itu Fir'aun. Dia memerintah ratusan tahun. UMNO BN tidak sampai lagi 60 tahun. Baru berapa tahun. Muammar Gaddafi 42 tahun sudah meninggal baru ini.
Muammar Gaddafi itu. Jadi UMNO BN ini berapa tahun? Berapa tahun? Siapa tahu? 50? Aneh, berapa tahun? 57 tahun merdeka. Maknanya UMNO BN ini dia punya pemerintahan baru setahun jagung. Tetapi kezaliman dia sudah sampai suatu tahap rakyat mesti tukar. Kita mesti tukar. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan yang hadir hari ini, kita nak suruh supaya kita ini menjadi sebagai penyumbang kepada perubahan. Penyumbang kepada perubahan negara ini, khususnya di negeri Sabah. Sebab apa? Sebab banyak benda-benda, banyak penyelewengan yang sebenarnya kita berkongsi dosa di situ. Sebenarnya kita berkongsi dosa di situ. Apa dia? Antara lain itu, tuan-tuan tengok, saya nak cerita beberapa isu penting. Yang pertama, isu murtad. Baru-baru ni himpunan di Shah Alam, himpunan 1 juta, tak sampai 1000 orang hadir. Yang anjur NGO 2000 orang. 2000 NGO anjur, yang hadir 1000 orang. NGO lagi ramai daripada audien. Kenapa berlaku begitu? Adakah ini kesedaran atau tidak? Jawapannya sebab UMNO join. Bila UMNO join, orang tak datang. Sebab UMNO tidak sebab orang rakyat di Semenanjung sana tidak lagi percaya kepada UMNO ni. Ini nih, siapa ahli UMNO sini ni? Orang tak percaya lagi kepada UMNO sebab UMNO ni penipu, pengkhianat. Pengkhianat agama, pengkhianat bangsa. Bisa nak cerita. Sebab itu kita mesti menjadi ejen perubahan. Kalau kita tidak mampu pun, kurang-kurangnya kita doa. Kalau boleh doa, ya Allah Tuhan kami, tumbangkanlah UMNO dan BN pada pilihan raya akan datang. Boleh sudah doa tu? Boleh sudah doa. Itu isu yang saya nak sebutlah. Dan banyak isu insya-Allah kita bagi peluang kepada Ketua Pemuda dan kepada YB kita pada malam ini. Saya cuma sebutkan insya-Allah esok Dewan Pemuda PAS Negeri Sabah bersama dengan YB Ustaz Firdaus akan mengadakan sidang media di Pejabat Putatan. Di Pejabat Putatan kita jemput semua media, surat khabar, bloggers, SB pun kita jemput datang. Esok beberapa isu kita akan dedahkan dalam sidang media tersebut. Yang pertama, isu penyelewengan dan penindasan kepada anggota Tentera Laut Diraja Malaysia seramai lebih kurang 1000 lebih, termasuk saya. Ini kita akan dedahkan di media dan kita cabar kerajaan Malaysia untuk jawab dalam masa 1 minggu. Dan isu ini saya telah bawa ke mahkamah. Dan dibawa ke mahkamah ditolak oleh hakim. Sebab apa? Hakim itu malaun, perompak. Bila saya tanya dengan lawyer tu, kenapa apa reason dia ditolak? Sebab dia kata saya tidak tahu. Pendakwa raya peguam kerajaan bagi tahu, dia kata Syekh dia kata mahkamah salah satu badan yang paling kuat rasuah mahkamah. Besok kita akan sebut dalam sidang media besok insya-Allah. Dan yang kedua dan ketiga kita akan sebutkan isu pertahankan pulau-pulau, selamatkan pulau-pulau di negeri Sabah. Salah satu pulau itu di kampung saya. Pulau Pandanan. Pulau ini ada orang kita cakap, pergi mampus lah pulau orang jual, apa masalah kau? Nah, orang kita kata, orang Sabah, seolah-olah tidak ada rasa sensitivity. Tuan-tuan, pulau ini bila dijual sama jual kita menjual tanah besar. Saya ini bekas tentera. Pulau ini bila dijual sama juga kita menjual tanah-tanah besar. Bayangkan kalau pulau itu dibeli oleh orang Amerika, kapal dia boleh berlabuh situ. Pulau itu pula dia boleh apa ni? Dia boleh perbesarkan pulau. Dia boleh perbesarkan. Macam pulau Batu Putih di Johor kan? Tengok, Pulau Batu Putih bukan kita punya sudah. So kalau pulau-pulau ini dijual, sebab itu kita mesti ada rasa bimbang. Kalau pulau ini terbeli oleh negara luar, habis. Silap-silap. Itu isu baru pulau. Nanti Ketua Pemuda, itu Ketua Pemuda lah. Maknanya kita dalam Dewan Pemuda PAS Negeri Sabah komited untuk memperjuangkan isu pulau di Negeri Sabah. Besok kita akan cabar Ketua Menteri Sabah jawab dalam masa 5 hari isu pulau ni. Sampai sekarang tak keluar lagi isu pulau ni. Jadi muslim-muslimat dalam hati Allah sekalian, sekali lagi saya ulang bahawasanya kita di Pemuda Negeri dan Pemuda Kawasan, gerak kerja kita mesti bermula sudah sekarang. Kena bermula sudah. Proses culaan kena mula sudah. Sekarang belum mula lagi. Kita punya pengarah strategi tanya berapa persen? Tidak ada persen lagi.
sepatutnya sudah bermula. Muslimat kita sepatutnya sudah mula masuk ke kampung-kampung untuk kita buat proses culaan. Dapatkan data daripada Abang Nazri. Yang Abang Nazri bentang itu, sepatutnya muslimat kan, nisa kan sudah ambil, dan kita sudah buat culaan. Sama juga dengan pemuda kita, sudah bermula proses culaan kita. Kalau anda dengar taklimat daripada YB Firdaus, insyaAllah sepanggar kita menang parlimen. Dia tengok YB Firdaus ni, dia pakar dalam strategi pilihan raya. Dia tengok tadi dalam komputer, dalam kereta. Dia kata, Syekh, kita menang. Dia kata, ana 10,000 BN majority. Kita bertanding, kita menang 2,000 sebab strategi kerja yang dia buat. Jadi apa yang dibentang oleh YB Firdaus tu kita akan ambil. InsyaAllah pada malam ini kita akan mesyuarat tertutup untuk strategi pilihan raya untuk kita menang dalam sama ada kita bertanding parlimen ataupun DUN Karamunai. Tolak undi pos. Undi pos confirm kita kalah. 2,000 kita dapat 2 saja. Yang lain tu pergi kepada BN dan UMNO. Confirm sudah tu. Kecuali Perdana Menteri mampus dulu, baru kita boleh pertimbangkan undi pos, dikaji semula. InsyaAllah. Jadi yang baik itu Pak Allah SWT, dia buat mengutuk UMNO ni bersatu ni. Yang lemah daripada lemah saya, qul hada astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah.